Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Carangan untuk mengenakan cukai terhadap golongan kaya dan berpendapatan tinggi wajar dipertimbangkan dalam usaha merapatkan jurang ekonomi antara kelas masyarakat. Kata Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Syahril Hamdan, cukai kekayaan dan harta pusaka bukan tentang menghukum tetapi untuk digunakan bagi pembangunan golongan kurang bernasib baik. Ya, saya rasa kita perlu pertimbangkan cukai progresif yang ada dalam Malaysia ni sentiasa dah memang daripada dulu ada. Cumanya sama ada kita nak buat wealth tax, sama ada kita nak buat inheritance tax. Perkara ni sekali lagi banyak diperdebatkan. Dalam hal ini ada kekhawatiran dah tentu bahawasanya ada aliran tunai akan keluar, pelabur akan keluar, orang kaya dalam Malaysia akan keluar dan misalnya dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya lah. Bagi saya perlu diperhalusi dan saya tidak menolak kemungkinan dua cukai itu diberikan satu pertimbangan yang sewajarnya pada satu ketika dalam masa yang tidak terlalu panjang lagi. Bukan semata-mata menghukum. Ini bukan soal menghukum mereka yang mempunyai kekayaan, tetapi ini soal keadilan dan soal bagaimana kita nak menggunakan cukai tersebut untuk membantu masyarakat. Tapi dalam hal Bagaimanapun jelas Syahril, perkara yang membayangi hal ini sekiranya ia dilaksanakan pastinya keyakinan rakyat terhadap ketelusan kerajaan menguruskannya. Justru perlu diwujudkan satu bentuk jaminan bahawa ia tidak akan digunakan untuk tujuan lain, apatah lagi diselewengkan. saya nak minta kalau ada satu idea untuk kita ring fence. Kita ring fence cukai-cukai ini supaya mereka yang membayar cukai tahu cukai ini bukan digunakan untuk benda yang membazir. Tapi cukai ini hanya akan digunakan untuk bantuan-bantuan kepada B40. Saya nampak mungkin ada lebih kesediaan andai kata ada ketelusan dari pihak kerajaan dalam hal itu. Syahril berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Selasa. Tiada keperluan untuk dilaksanakan semula sekatan-sekatan yang ketat untuk mendepani gelombang jangkitan baharu varian Omicron. Di mana bagaimanapun jelas Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia ketika program Agenda Awani, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar dengan syarat masyarakat seluruhnya harus terus mengamalkan langkah pencegahan yang disarankan. Ya, saya percaya kita kena ingat bahawa betul Omicron dan juga nanti akan ada wujud lagi varian-varian ataupun mutasi-mutasi baru dalam setahun atau dua ini. Jadi pertama kita risau tetapi macam dikatakan kita jangan panik dan kita tidak perlu mengulang kembali peraturan ataupun sekatan-sekatan lama. Jadi kita nampak bahawa bila masyarakat telah bersedia maknanya mematuhi SOP, yang kedua telah melengkapkan vaksin dan vaksin pekala. Jadi kita rasakan kita tidak perlu lagi kembali kepada masa dulu yang mengadakan PKP ketat untuk semua negeri, sekatan-sekatan yang lebih ketat. Jadi saya rasakan dengan adanya pembukaan dan juga dengan adanya elemen-elemen pencegahan yang saya sebutkan tadi, saya rasa saya tak nampak bahawa kita perlu mengadakan sekatan atau tindakan yang drastik. Saya rasa sebenarnya kita dah boleh hidup bersama COVID ataupun memasuki fasa endemik, tapi mungkin kerajaan nak mengambil langkah yang sedikit berhati-hati untuk keadaan ini. Petroleum Nasional Berhad Petronas mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak 16.3 bilion ringgit dalam suku ketiga berakhir 30 September 2021 berbanding kerugian selepas cukai 3.4 bilion ringgit yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun lepas. Keuntungan itu sejajar dengan pendapatan sebelum faedah cukai, susut nilai dan pelunasan EBITDA yang tinggi serta kerugian rosot nilai rendah bagi aset. Syarikat minyak nasional itu juga merekodkan hasil sebanyak 61.8 bilion ringgit meningkat 50% daripada 41.1 bilion ringgit yang dicatatkan dalam suku yang sama tahun lepas, disumbang terutamanya daripada purata harga direalisasikan yang tinggi bagi produk utama tetapi diimbangi sebahagiannya oleh volume jualan rendah daripada minyak mentah dan kondensat. Pada suku ketiga, aliran tunai daripada aktiviti operasi CFFO Petronas meningkat lebih daripada 3 kali ganda kepada 21.8 bilion ringgit daripada 6.3 bilion ringgit sejajar dengan keuntungan operasi tunai tinggi dan pergerakan modal kerja yang positif. Bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini, kumpulan itu merekodkan keuntungan selepas cukai sebanyak 35.2 bilion ringgit, peningkatan lebih daripada 100% daripada kerugian selepas cukai sebanyak 19.9 bilion ringgit dalam tempoh yang sama tahun lepas.
Hasil bagi tempoh tersebut meningkat 27% kepada 171.4 bilion ringgit disebabkan terutamanya purata harga direalisasi yang memberangsangkan bagi produk utama ditambah dengan volume jualan gas asli cecair dan gas yang tinggi. Tengku Muhammad Taufik berkata Petronas akan terus memantapkan portfolio terasnya di samping mengembangkan perniagaan tenaga baharu bagi menyediakan penyelesaian yang selamat, bersih dan lebih pantas kepada pelanggan pada harga yang kompetitif, mengukuhkan peranannya sebagai rakan tenaga. Okey, sudah lebih sebulan segmen Dagang News bersiaran melalui program Niaga Awani. Ia merupakan kerjasama antara Astro Awani dan juga portal dagangnews.com membentuk kerjasama strategik sebagai usaha memperhebatkan penyediaan kandungan berita perniagaan, keusahawanan dan juga korporat. Idea membentuk kerjasama strategik ini muncul selepas diskusi dan juga tinjauan bersama sekumpulan peniaga mikro dan juga usahawan online yang mencadangkan agar ilmu dan maklumat berkaitan perniagaan diberi keutamaan dalam pemberitaan. Baik, ini antara berita yang kami sajikan untuk hari ini. Serba Dynamic Holdings Berhad, penyedia perkhidmatan kejuruteraan bersepadu global mencatatkan hasil sebanyak 799.3 juta ringgit bagi suku pertama tahun kewangan berakhir 30 September 2021. Sementara itu, kumpulan mencatatkan kerugian sebelum cukai LPT sebanyak 39 juta ringgit dan kerugian selepas cukai LAT sebanyak 42.3 juta ringgit bagi tempoh suku tahunan yang dikaji. Segmen operasi dan penyelenggaraan O&M kumpulan merupakan penyumbang hasil terbesar kepada kumpulan iaitu 742.9 juta ringgit atau 92.9% daripada keseluruhan perolehan. Ia didorong oleh aktiviti MRO dan Inspection Repair and Maintenance IRM yang disumbangkan terutamanya daripada operasi di rantau Timur Tengah seperti Qatar dan Emiriah Arab Bersatu UAE disusuli Malaysia. Segmen EPCC atau kejuruteraan perolehan pembinaan dan pentauliahan merupakan segmen kedua terbesar kepada perolehan iaitu 52.3 juta ringgit atau 6.5%. Sementara itu, segmen teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan latihan serta pendidikan ENT memberikan perolehan masing-masingnya sebanyak 1.8 juta ringgit dan 2.4 juta ringgit. Daripada segi geografi, rantau Timur Tengah adalah penyumbang terbesar hasil iaitu 559.2 juta ringgit atau 70%. Rantau Asia Tenggara pula ialah 231.1 juta ringgit atau 28.9%. Rantau Asia Selatan dan Tengah 6.2 juta ringgit atau 0.8% dan United Kingdom sebanyak 2.9 juta ringgit. Baik, seterusnya FGV Holdings Berhad FGV mencatatkan penurunan 17% bagi pengeluaran tandan buah segar TBS dan juga hasil masing-masing kepada 1.12 juta tan metrik dan 4.43 tan metrik per hektar pada suku ketiga tahun kewangan 2021. Ini berpunca daripada kekurangan pekerja asing dan penutupan operasi akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kekurangan tandan buah segar itu sekaligus menyaksikan pengeluaran MSM kumpulan menurun sebanyak 14% tahun ke tahun kepada 0.74 juta tan metrik bagi suku yang dikaji. Kos pemprosesan juga menjadi lebih tinggi dan menyumbang kepada kenaikan kos MSM ke pintu kilang sebanyak 16% kepada RM1,646 setan metrik. Kadar perahan minyak OER bagaimanapun meningkat sedikit iaitu 2% kepada 20.74% disumbangkan oleh peningkatan prestasi kilang. FGV bagaimanapun optimis isu kekurangan tenaga kerja asing akan kembali pulih menjelang suku kedua 2022 selepas kerajaan memberikan kebenaran untuk kemasukan 32,000 tenaga kerja asing. Bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini, FGV mencatatkan lonjakan ketara keuntungan sebelum cukai PBT sebanyak 1.02 bilion ringgit untuk tempoh 9 bulan berakhir 30 September 2021. Pendapatan kumpulan meningkat 33% tahun ke tahun kepada 13.39 bilion ringgit, manakala keuntungan operasi juga meningkat hampir 3 kali ganda kepada 1.16 bilion ringgit tahun ke tahun pada 9 bulan pertama.
Pertumbuhan pembiayaan bersih pada Oktober meningkat sedikit kepada 4% berbanding 3.9% bulan sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan pinjaman terkumpul yang lebih tinggi berikutan pertumbuhan bond korporat terkumpul yang sederhana. Bank Negara Malaysia dalam laporan perkembangan monetari dan kewangan bagi Oktober 2021 berkata, pertumbuhan pinjaman isi rumah terkumpul meningkat kepada 3.7% berbanding 3.2% pada bulan September. Ia disebabkan pengeluaran pinjaman yang lebih tinggi merentas semua tujuan. Bagi perniagaan, pertumbuhan pinjaman terkumpul berada pada paras 3.1% pada Oktober berbanding 2.3% pada bulan sebelumnya. Menurut BNM, kualiti aset bank kekal kukuh pada Oktober dengan nisbah pinjaman terjejas kasar keseluruhan menurun sedikit kepada 1.5% daripada 1.6% pada September. Katanya, bank terus membantu peminjam daya maju yang menghadapi kesukaran kewangan sementara melalui pakej bantuan bayaran balik pinjaman.